Assalamualaikum semua. Untuk video kali ini kita akan bercerita tentang satu kes pembunuhan yang di mana kes pembunuhan ni sangat misteri guys. Kenapa misteri Khairul? Sebabnya kes pembunuhan ni bukannya polis yang selesaikan, bukannya kerajaan, bukan sesiapa yang selesaikan kes ni. Habis tu macam mana kes ni settle? Kes pembunuhan ni diselesaikan sendiri oleh orang yang kena bunuh tu. Orang tu dah kena bunuh, orang tu dah mati. Tapi macam mana dia boleh selesaikan kes ni guys? Gila ke apa? So Khairul tak nak buang masa korang. Let's go. Teresita Basa dilahirkan pada tahun 1929 dekat Dumaguete. Dumaguete itu adalah sebuah bandar dekat Filipina. Dia memang dibesarkan dekat Dumaguete tu, and dia adalah anak tunggal. Maksudnya dia tak ada adik-beradik yang lain. Mak bapak dia ni boleh dikatakan agak kaya juga. Tapi info-info pasal mak bapak dia Khairul dah cuba cari dekat merata tempat, but tak jumpa guys. Hanya ada satu je sumber yang Khairul dapat yang mengatakan bapak dia tu adalah seorang peguam. Tapi tak pasti sama ada benda tu sahih ataupun tidak. Maybe boleh jadi juga bapak dia tu peguam. Sebab banyak orang yang cakap dia dilahirkan dalam family yang kaya. Jadi masa Teresita ni dah besar sikit, dia belajar dekat Assumption College yang berada di Manila. Manila tu kalau korang yang tak tahu, Manila tu dekat Filipina guys. Dekat college tu dia ambil kos perubatan yang di mana dia lebih belajar kepada respiratory. Yang mana tak tahu respiratory tu, benda tu adalah berkaitan dengan pernafasan kita. Kalau kita cakap pernafasan, organ mana yang kita guna untuk bernafas? Yes, paru-paru guys. So Teresita belajar pasal benda tu lah, benda-benda yang berkaitan dengan pernafasan dan juga paru-paru. And then lepas dia dah habis belajar dekat college tu, dia buat keputusan untuk berpindah ke Amerika Syarikat untuk sambung master. Dekat sini memang agak pelik sikit guys sebenarnya. Tadi Khairul cakap masa dia belajar dekat Filipina, dia ambil jurusan perubatan kan. Tapi bila dia pindah ke Amerika Syarikat untuk sambung master, dia pergi ambil jurusan dalam bidang muzik guys. Jauh berpenuh tu perubatan dengan muzik. Gila kau. Apa pasal dia tiba-tiba ambil jurusan muzik pula? Sebenarnya si Teresita ni dia punya minat bukanlah perubatan, tapi dia lebih minat kepada muzik. Dia tersangat minat dengan muzik guys. Itu pasal lah dia pergi sambung master dalam bidang muzik. Tapi ada tapi dekat sini guys. Lepas dia dah habis belajar dalam bidang muzik tu, dia buat keputusan untuk bekerja dalam bidang perubatan. Khairul harap korang tak pening lah. Kejap perubatan, kejap muzik. Ujung-ujung dia pilih perubatan sebagai dia punya kerjaya. Ada lagi guys. Kejap, korang jangan pening lagi. Walaupun dia kerja dalam bidang perubatan, setiap kali dia cuti, dia akan ajar anak-anak jiran dia untuk main piano dekat apartment dia tu. So bila dia cuti je, dia akan invite anak-anak jiran dia untuk datang ke rumah dia untuk belajar main piano. So masa dia dekat Amerika Syarikat, dia tinggal dekat sebuah apartment di Chicago. Teresita ni dia orangnya yang jenis tak banyak cakap tau. Dia just macam pendiam je. Tak banyak cengkadak lah, senang cerita. Member-member pesakit-pesakit yang pernah dia rawat semua bagi tahu yang Teresita ni memang sangat-sangat baik guys. Sangat-sangat berdedikasi ketika dia bekerja. Tapi guys, siapa yang sangka orang yang baik ni lah mati di tangan seorang pembunuh yang kejam. Pada 21 Februari tahun 1977, pada pukul 9 malam, jiran-jiran yang setingkat, yang selevel, yang sama tingkat dengan Teresita masa tu, diorang ni macam ada bau asap terbakar tau. So diorang semua check lah dekat rumah masing-masing. Takut-takut ada kebakaran ke kan? Sebab kalau kebakaran dekat apartment ni memang sangat bahaya tau. Api boleh merebak dengan sangat cepat. Silap-silap satu apartment tu boleh terbakar babe. So diorang memang kena check. And bila dah jumpa, diorang kena padamkan secepatnya mungkin untuk mengelakkan daripada kebakaran tu merebak ke rumah yang lain. Jadi tak lama lepas tu bila diorang dah check semua, memang tak ada kebakaran langsung pun dekat rumah diorang. So orang-orang yang selevel dengan Teresita tu pun, diorang semua buat keputusan untuk bagi tahu dengan pihak management apartment tu, yang di mana diorang ada terbau asap kebakaran. Jadi pihak management pun datang ke situ, and memang betul, memang ada bau asap terbakar. Jadi pihak management pun mengarahkan semua penduduk apartment tu untuk evacuate ataupun keluar daripada rumah masing-masing sementara tunggu bomba untuk sampai ke situ guys. Tak lama lepas tu pihak bomba pun sampai. Memang power baik bomba ni. Sekejap je diorang dah dapat tahu punca kebakaran tu daripada mana. Rupanya bau kebakaran tu datang daripada rumah Teresita guys. Jadi bomba pun terus masuk rumah Teresita and terus padamkan api tu. Lepas diorang dah berjaya padamkan api, masa tu diorang semua ni, bomba tu semua dekat ruang tamu guys dekat ruang tamu rumah Teresita tu. Masa tu diorang ternampak ada satu tilam tau. Bila diorang angkat tilam tu, terkejut baik diorang semua bila diorang dapati ada sekujur tubuh tengah
tengah terbaring layu di sebalik tilam tu, dekat belakang tilam tu. Keadaan jasad yang diorang jumpa tu sangat teruk guys, yang di mana satu jasad tu penuh dengan luka akibat kebakaran dan juga keadaan jasad masa tu dalam keadaan bogel tanpa pakaian guys. Lagi buat orang terkejut adalah dekat bahagian dada jasad tu tertusuk sebilah pisau pemotong daging tau. Pisau untuk potong daging tu besar mat. Kau bayangkan pisau tu ada dekat situ, and jasad tu adalah jasad Teresita basah. Okey, bila polis dah sampai dekat tempat kejadian, ada beberapa andaian yang diorang buat tau. Yang pertama, bila diorang masuk dekat dalam rumah Teresita memang bersepah gila. Gerobok terbuka sana sini. Memang bersepah lah. Maksudnya dekat situ kemungkinan Teresita ni dirompak. Itu yang pertama. Okey, yang kedua pula kemungkinan Teresita ni dirogol sebab ketika mayat Teresita ditemui oleh pihak bomba, mayat dia tu berada dalam keadaan bogel tanpa pakaian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga pula dibunuh. So ada 3, rompak, dirogol, dibunuh. Berdasarkan keadaan sekeliling dan keadaan mayat Teresita tu, polis mengandaikan bahawa kemungkinan suspek telah merogol Teresita dahulu, dan selepas dirogol, suspek terus bunuh dia. And then suspek ambil baju-baju Teresita, dia kumpulkan baju tu and dia letakkan baju tu dekat atas mayat Teresita, dan kemudiannya dia pergi bakar baju-baju tu semua. Lepas dia dah bakar baju tu, dia pergi ambil tilam and dia letakkan dekat atas baju yang tengah terbakar tu. Korang boleh imagine tak? Jasad, pisau, baju, tilam. Tujuan dia hanya satu je, untuk hapuskan bukti. Suspek cuba untuk bakar jasad Teresita guys. Selepas polis dah siap buat siasatan dekat tempat kejadian, mayat Teresita pun dihantarkan ke forensik untuk buat bedah siasat. Okey, hasil keputusan bedah siasat ni memang agak mengelirukan sikit. Sebabnya hasil keputusan bedah siasat tu tak ada langsung petanda yang menunjukkan Teresita ni dirogol. Tak ada guys. Dekat sini polis dah pelik tau. Kalau bukan kes rogol, kenapa mayat Teresita dijumpai dalam keadaan tanpa pakaian? Jadi polis serahkan kes ni kepada detektif Joseph Stakula dan juga detektif Lee Appleton. So, diorang pun cuba cari petunjuk untuk cari siapakah dalang di sebalik pembunuhan kejam ni. Tapi diorang tak jumpa langsung. Diorang tak jumpa motif, diorang tak jumpa bukti, diorang tak jumpa saksi, diorang tak tahu siapa suspek yang buat semua benda ni. Detektif tu dah cuba selidik dengan teliti tapi diorang tak jumpa langsung apa-apa petanda. Okey, kalau nak cakap kena rogol, hasil bedah siasat memang tak ada kesan dirogol. Kalau nak cakap rompakan, diorang memang tak tahu barang apa yang hilang dekat rumah Teresita tu. Sebab Teresita ni dia tinggal seorang-seorang guys. So memang tak ada orang yang boleh bagi tahu barang apa yang hilang. Masa zaman ni pun penggunaan CCTV ni masih belum meluas lagi. CCTV masa tu dah ada tapi tak digunakan secara meluas. Jadi pihak polis pun pergilah menggeledah rumah Teresita, manalah tahu ada apa-apa petunjuk yang boleh membawa kepada penyelesaian kes Teresita ni kan. Tapi guys, bila diorang sampai dekat rumah Teresita tu, tak ada langsung bukti ataupun clue yang diorang boleh jumpa. Diorang cuma jumpa satu je. Diorang jumpa nota guys. Dekat dalam nota tu tertulis get theatre ticket for AS. A.S. Bila ditranslatekan kepada bahasa Melayu adalah belikan tiket wayang untuk A.S. AS tu siapa pula? Amerika Syarikat ke? Polis pun tak tahu siapa AS tu. Sebab sebelum polis pergi geledah rumah Teresita, polis dah pergi ke hospital tempat Teresita bekerja dulu tu untuk kumpulkan maklumat dekat situ. Manalah tahu kan kalau ada orang yang tak suka ataupun bermusuh dengan Teresita. Jadi daripada situ polis dapat kesan dengan lebih awal dekat hospital tu. Tapi bila dah ditanya semua orang dekat hospital, langsung tak ada apa-apa petunjuk. Polis found nothing. Tak jumpa sesiapa yang boleh dikaitkan sebab Teresita ni orangnya baik. Kawan-kawan dia pun tak pernah ada masalah dengan Teresita ni. Jadi kiranya pihak polis sekarang ni berada pada jalan yang buntu. Jalan mati guys. Tak tahu nak buat apa lagi. Masa ni pun jasad Teresita dah dibawa ke Filipina untuk disemadikan dekat sana. Jadi polis nak buat apa ni? Lepas 6 bulan insiden ni berlaku, detektif Joseph dan juga pihak polis telah dihubungi oleh seorang doktor yang bernama Dr. Josie Chua. Doktor ni bagi tahu dekat pihak polis yang di mana dia dengan isteri dia mungkin diorang dapat membantu dalam kes pembunuhan Teresita ni. Laki dia nama Josie, isteri dia nama Remy. Detektif Joseph dan detektif Appleton pun pergilah berjumpa dengan kedua-dua pasangan suami isteri tersebut, dan hasil maklumat yang diorang dapat daripada Dr. Josie dengan Dr. Remy tu sangat-sangat tak boleh diterima akal fikiran yang waras. Tapi benda yang menariknya, Dr. Josie dengan Dr. Remy ni bekerja dekat hospital yang sama dengan Teresita bekerja, and Dr. Remy, doktor yang perempuan tu, Dr. Remy tu memang kenal dengan Teresita ni tapi diorang tak rapat lah. Diorang just kenal gitu-gitu je. Tapi diorang still kenal. So dekat sini, apa yang tak boleh masuk akal sangat pasal maklumat yang Dr. Josie dengan Dr. Remy bagi tu? Okey, cerita dia macam ni ya guys. Dr. Remy bagi tahu dekat polis sejak daripada Teresita mati dibunuh, sejak daripada tu dia selalu sangat mimpi pasal Teresita
Teresita. And bukan setakat mimpi je, kadang-kadang hantu Teresita tu muncul dekat depan mata dia guys. Dah macam cerita hantu dah baik benda ni. Padahal ni kes pembunuhan ni So disebabkan masa tu Dr. Amy dia macam terkejut. Bukan setakat terkejut dia terus jadi takut babe. Gila kau tak takut? Hantu Teresita muncul dekat depan mata dia. Jadi disebabkan dia takut dan terkejut tu, dia just abaikan je lah benda tu. Sebab dia fikir mungkin dia penat sangat. And lagi satu, mungkin apa yang jadi dekat Teresita tu sangat tragis. Itu pasal dia terbawa-bawa sampai masuk dekat dalam mimpi dia. And then tak lama lepas tu Dr. Amy just macam buat dono je lah. Cuba untuk buat tak tahu, cuba untuk abaikan semua tu. Tapi tak boleh. Makin dia cuba untuk abaikan, makin kerap dia bermimpi, makin kerap dia nampak hantu Teresita tu. So benda ni berlarutan sampailah masa tu Dr. Josie ni dengan Dr. Amy dah balik rumah daripada kerja Diorang semua dah mandi apa semua, and Dr. Amy pun dah tidur. Tapi Dr. Josie belum tidur lagi time tu. Dr. Josie tu doktor lelaki Dr. Josie baru je nak tidur. And then masa Dr. Josie nak tidur tu, tiba-tiba bini dia si Dr. Amy tu mengigau. Dia punya mengigau time tu, mata dia tertutup tapi mulut dia bercakap something tau. Korang nak tahu dia cakap apa? Aku Teresita, tolong aku. Ellen Showery datang rumah aku, rompak aku dan bunuh aku. Tolong suruh polis tangkap dia. Masa tu suara yang keluar daripada mulut Dr. Amy pun lain guys. Bukan suara Dr. Amy. Dr. Josie memang tahu tu bukan suara isteri dia. And then lepas je Dr. Josie dengar macam tu, dia terus kejut bini dia lah kan. Yang bangun, yang contohlah kan. Yang bangun yang. Bila Dr. Amy bangun je, Dr. Josie pun tanyalah, awak mimpi apa tadi? Dr. Amy pun bagi tahulah yang dia tak ada mimpi apa-apa. Tak ada mimpi apa. So Dr. Josie pun bagi tahulah yang dia tadi tu mimpi sambil bercakap. Terkejut perut babe Dr. Amy. Sebab dia tak ingat apa-apa pun pasal apa yang dia cakap tu. And bukan sebab tu je dia terkejut Dia terkejut sebab nama Ellen Showery tu. Ellen Showery tu adalah salah seorang pekerja dekat hospital diorang tau. Sama hospital dengan diorang, sama hospital dengan Teresita. So dekat sini diorang dah jadi takut lah. Entah memang betul roh Teresita yang masuk dalam mimpi Dr. Amy and bagi tahu kejadian yang sebenar. Kalau betul lah Ellen Showery tu yang bunuh Teresita, macam mana diorang nak tolong Teresita laporkan perkara ni dekat polis? Memang naya silap-silap kalau diorang bagi tahu polis akan cakap diorang ni gila. Ialah buat tuduhan berdasarkan maklumat yang dapat daripada Dr. Amy yang kena rasuk dalam mimpi. Nak cakap bukti pun, nak kemukakan bukti apa guys? Tak boleh diterima logik akal lah jawabnya. Tak ada bukti apa pun. Lepas seminggu kejadian tu berlaku, hantu Teresita datang buat kacau lagi dekat Dr. Amy. Dia rasuk Dr. Amy, lepas tu dia marah Dr. Josie macam ni kenapa tak buat laporan polis pasal Ellen Showery yang bunuh aku tu? Kan aku dah bagi tahu siapa pembunuhnya. And then Dr. Josie pun cakap lah yang dia dengan Dr. Amy tak ada bukti. Mana boleh suka-suka buat tuduhan macam tu tanpa ada bukti yang kukuh. Dibuatnya salah cakap, nanti dia dengan isteri dia pula yang kena masuk penjara sebab buat tuduhan palsu. So Teresita pun bagi tahulah dekat Dr. Josie yang di mana lepas dia Ellen Showery dah bunuh dia, Ellen ada ambil beberapa barang kemas milik Teresita, and then Ellen hadiahkan barang kemas tu pada girlfriendnya Ellen tu. Bukan setakat tu je, Teresita pun ada bagi beberapa nama ahli keluarga dia yang boleh pastikan sama ada barang kemas tu adalah milik dia. Okey guys, menurut sumber barang kemas yang dimaksudkan tu adalah barang kemas peninggalan keluarga diorang tau, keluarga Teresita. Kiranya barang kemas tu adalah turun-temurun daripada nenek moyang keluarga Teresita. Sebab itulah ahli keluarga Teresita boleh cam dan kenal barang kemas yang hilang tu. Antara nama yang diberikan oleh Teresita tu, roh Teresita pun ataupun hantu Teresita tu adalah Ron Somera, Ken Bassa, Richard Passotti dan Ray Kings. Apa yang hantu Teresita tu bagi memang detail babe. Siap bagi nama keluarga dia lagi untuk mengecam barang kemas milik dia. And nama diorang semua tu memang ada guys. So lepas je dengar cerita daripada Dr. Amy and Dr. Josie, kedua-dua detektif tu memang tak yakin lah guys. Ialah sebab maklumat yang pasangan suami isteri tu sampaikan ada unsur mistik. Diorang dapat maklumat tu daripada kena rasuk. Memang tak masuk akal lah mat. Tapi dekat sini ada benda yang menarik untuk diorang gunakan sebagai petunjuk. Untuk detektif tu gunakan sebagai petunjuk tau. Diorang tertarik dengan nama Ellen Showery. And detail-details yang Dr. Amy bagi tadi, nota yang diorang jumpa dekat rumah Teresita tu kan, ada tu tulis nama AS equal to Ellen Showery. Boleh jadi kan? So apa lagi, detektif tu pun teruslah pergi ke rumah Ellen Showery guys. Masa detektif Joseph and detektif Applin datang ke rumah Ellen, riak muka dia tu nampak cool, nampak relax, nampak tenang je, macam tak ada apa-apa pun. Ellen pun dibawakan ke balai polis untuk membantu siasatan. So polis pun tanyalah dekat dia, betul ke masa pada hari Teresita dibunuh, dia ada datang ke rumah Teresita? Sebab ada beberapa orang kawan Teresita bagi tahu yang Ellen ada ke rumah Teresita untuk tolong betulkan TV dekat situ, dekat rumah Teresita tu. So Ellen pun bagi tahulah yang pada hari tu memang betul dia ada ke sana. Tapi bila mana dia dah sampai dekat area kawasan apartment tu, barulah dia teringat dia terlupa untuk bawa alat-alat untuk repair TV tu. Alat-alat dia tu
screwdriver lah apa semua tu dia terlupa nak bawa guys. Jadi apa lagi, dia pun baliklah ke rumah dia semula. Lepas tu dia pun cakap dia tak sangka pada hari tu jugalah rumah Teresita terbakar and Teresita terbunuh. Dia cakap macam gitu. So kalau kita tengok daripada keterangan si Alan ni, memang nampak dia ni tak mengaku guys. Tapi guys, polis dah start curiga dengan dia ni tahu sebenarnya. Sebab sepatutnya 6 bulan sebelum ni kan polis ada datang ke hospital untuk mendapatkan maklumat, untuk collect info. Tapi dia tak ada bagi apa-apa info. Dia tak ada datang dekat polis, dia tak ada bagi tahu apa yang berlaku, dia tak ada bagi tahu. Sepatutnya dia kena bagi tahu guys. Tapi dia tak bagi. Dekat sini rasa suspicious sikit guys. Jadi diorang pun try untuk drag girlfriendnya si Alan pula yang bernama Yanka Kamluk. Polis pun tanyalah, Yanka, Alan ada bagi barang kemas tak beberapa bulan kebelakangan ni? Lepas tu Yanka balas, ada tuan. So polis pun minta Yanka tunjukkan barang kemas tu, and dalam pada masa yang sama polis minta ahli keluarga yang namanya diberikan oleh Dr. Remy masa kena rasuk tu untuk datang ke balai polis untuk sesi pengecaman barang kemas. Dan dalam pada masa yang sama juga Yanka bagi tahu yang sebenarnya si Alan tu tak pandai pun betulkan TV. Dah jackpot mat kat sini mat. So bila ahli keluarga Teresita datang, and diorang memang cam benda tu, barang kemas yang Yanka bagi tu, itu adalah barang kemas Teresita guys. Dekat sini kantoi lagi, tak cakap banyak polis terus tangkap si Alan tu, and lepas dah kena tangkap barulah dia nak mengaku dialah yang bunuh Teresita. Dia cakap dia dah terdesak masa tu, dia tak ada duit, itu pasal dia buat macam gitu. Alan pun ceritakanlah dia punya kronologi tu, cara dia bunuh Teresita guys. Masa dia datang ke rumah Teresita, Teresita menjemput dia untuk masuk ke dalam rumah, and bila Teresita dah tutup pintu je, Alan masa tu dekat belakang Teresita, and then Teresita dekat depan. Bila Teresita membelakangi dia untuk tutup pintu, Alan pergi terus cekik sambil dia heret Teresita ke ruang tamu guys. Lepas dia dapati yang Teresita dah tak sedarkan diri, dia terus pergi ke dapur, and dia pergi ambil pisau pemotong daging, and dia terus tikam dada Teresita untuk pastikan dia mati. Kemudian dia bogilkan mayat Teresita untuk buat macam Teresita ni nampak macam kena rogol guys. And then dia kumpulkan baju banyak-banyak, and then dia letakkan dekat atas badannya Teresita, and dia pergi bakar baju tu. Memang ternyata kebakaran yang dibuat oleh Alan tu membuatkan semua bukti hilang macam tu je, tak ada kesan langsung. Jadi Alan pun ditangkap dan dijadikan sebagai suspek utama hasil daripada penerangan dan pengakuan yang dia buat ke atas pihak polis tu guys. Pada perbicaraan yang pertama, Alan tak mengaku bersalah. Dia tak mengaku dia yang bunuh. Padahal dengan polis tadi dah mengaku. Ini kat mahkamah tiba-tiba pula tak mengaku. And then sambung kepada perbicaraan yang seterusnya, yang kedua pula. Tapi perbicaraan yang ni dia tiba-tiba mengaku guys. Sebab apa dia mengaku? Sebab lawyer dia bagi tahu dekat dia, andai kata kalau dia mengaku, hukuman yang akan dikenakan kepada dia tu akan diringankan. Jadi dia pun mengaku, and hukuman pun telah dijatuhkan, and dia dikenakan hukuman dengan penjara selama 14 tahun sebab membunuh, 4 tahun sebab merompak, 4 tahun sebab buat kebakaran. So total 22 tahun guys dia kena penjara. Tapi disebabkan dia dapat pengampunan daripada kerajaan Amerika Syarikat, dia dibebaskan selepas 5 tahun dipenjarakan. 5 tahun je daripada 22 tahun. Kira beruntung asyik dia. Kisah Teresita ni telah ditayangkan dalam drama series Unsolved Mystery and Beyond Belief, dan ada penulis yang publish buku berkaitan kes ni juga, iaitu buku Houses of Horror, dan buku tu telah diadaptasi menjadi sebuah filem yang bertajuk Voice from the Grave. Tapi filem tu banyak tokok tambah lah nak mencantikkan dia punya jalan cerita tu kan. Biasalah tu. Okay guys, apa yang Khairul boleh cakap? Khairul tak percaya tau itu adalah roh pada Teresita. Khairul tak percaya itu adalah roh. Kalau kita berdasarkan daripada mufti wilayah persekutuan, roh orang yang dah mati takkan kembali ke dunia. Mungkin itu adalah benda lain selain daripada roh. Apakah benda tersebut? Cuba bayangkan, cuba fikirkan apakah benda tersebut kalau benda tu bukan roh. Itu sahaja from Khairul Series. Until next time, see you soon. Assalamualaikum.